Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni untuk kita menyambung lagi perbahasan daripada risalah 30 teknik tepat tadabbur Al-Quran. Sambungan kita pada malam ni ialah pada bab yang ketiga, iaitu muka surat yang ke-66, iaitu bab yang menjadi topik utama bagi buku ni, iaitu kita membahas 30 teknik tadabbur. Cuma dia akan asingkan 15 teknik tadabbur secara ringkas, kemudian dia akan tambah lagi 15 teknik tadabbur bagi pertengahan. Jadi untuk muka surat 66 tu, dia senarai pendekkan dulu 15 teknik tadabbur bagi peringkat asas yang akan disentuh satu persatu huraiannya untuk bab yang ketiga ni. Lepas pada tu kita akan masuk pada 15 baki teknik yang seterusnya, iaitu teknik tadabbur peringkat pertengahan. Yang tu pada muka surat 97 dan ke atas. Cuma perbahasan kita ni untuk malam ni kita akan baca dulu secara cepat 15 tu yang disenaraikan pada muka surat 66 dan juga 67. Kemudian dia akan bagi huraian satu persatu. Okay. Jadi kita tengok dia punya perbahasan pada muka surat 66 tu. Cara tadabbur yang betul sangat penting untuk membantu memahami isi kandungan Al-Quran. Berikut merupakan 15 teknik tadabbur secara ringkas. 15 ni muka surat 66-67 ni dia sebut dulu, nanti dia akan detailkan. Yang pertama, menjaga etika tilawah seperti bersuci, memilih tempat, waktu dan keadaan yang sesuai, bersifat ikhlas serta membaca isti'azah dan basmalah. Juga mengosongkan hati daripada hal-hal yang menyibukkan, memusatkan fikiran terhadap ayat-ayat Al-Quran, khusyuk dan merasakan bahawa Al-Quran sedang berbicara dengannya. Ataupun dalam bahasa Arab, tahdirul qalb, disebut dengan menghadirkan hati kita, lapang dada kita untuk kita berinteraksi dengan Al-Quran. Sebab bila mana pemikiran kita ni terganggu dengan benda-benda lain, dia tak akan menyebabkan kita menikmati bacaan Al-Quran itu, ataupun menyebabkan kita boleh merasai kesan daripada bacaan Al-Quran. Sebab kita dah sebut sebelum ni, Al-Quran ini ianya mukjizat yang bersifat maknawi. Dia bukan mukjizat hissi. Mukjizat hissi ni ialah mata kita boleh tengok dan nampak benda tu ajaib. Contoh belah bulan, contoh keluarnya air daripada jari jemari Nabi, contoh Nabi mendiamkan tunggul kurma yang sedang menangis. Ni tengok hebat. Tak perlu pening kepala, tak perlu payah-payah, tak perlu. Untuk Al-Quran dia beza.
Untuk Al-Quran, dia perlukan penelitian dan kajian. Baru tahu dekat mana hebat dia. Baru tahu dekat mana kebesaran dia. Sebab tu, tak dapat tidak, untuk kita merasai kehebatan Al-Quran, sikit pengetahuan bahasa Arab pun kena ada. Sikit pun. Supaya kita dapat merasai seperti mana kehendak zat yang menurunkan Al-Quran, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Baru kita akan nampak kehebatan Al-Quran tu. Itu poin yang pertama. Yang kedua, membaca dengan perlahan-lahan, penuh penghayatan dan bertekad untuk tidak berhenti melainkan pada akhir surah. Maknanya kita kena ada target. Kita nak baca berapa buku surat, berapa surah, dan kita kena pilih bacaan apa yang tak kalut sangat, tak lambat sangat, pertengahan. Antara tartil dan juga tadwir. Ini antara peringkat-peringkat bacaan lah. Cuma yang terbaik ni lah tartil. Tartil ni lah dia tak kalut, tapi taklah lambat sangat, dan ianya memberi kita masa untuk kita merenungi perkataan tu. Antara bacaan Al-Quran yang terbaik untuk kita dengar dan tajwid dia tu mantap ialah bacaan satu orang qari yang terkenal daripada Mesir ni, dah meninggal tu pun, iaitu Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Yang ni bacaan yang terbaik dan telah di-endorse oleh banyak pakar-pakar dalam bidang qiraat. Bacaan dia tu elok, kemas. Tapi Allah Ta'ala uji anak kepada Khalil Husari ni penyanyi hebat di Mesir. Penyanyi hebat di Mesir. Sehingga ayah dia ni, Khalil Husari ni, tak bagi anak perempuan dia tu guna nama family tu, Al-Husari tu, untuk nama komersial dalam nyanyian. Itu ujian lah. Dia ujian. Cuma nak katanya ayah dia tu alim bidang qiraat. Antara bacaan yang orang kata apa, yang paling tepat. Dia tak ada orang boleh baca confirm tepat semua, tapi paling tepat, hampir kurang kesalahan dia, ialah Syekh Mahmud Khalil Al-Husari, bacaan murattal. Jangan ambil bacaan tadwir ataupun bacaan yang dia ajar tajwid tu, yang tu pelan sangat. Pasang 5 minit tidurlah kita. Okay. Yang murattal ni dia okey sebab dia baca dengan maqam nahawan. Orang belajar Terengganu ni tahu maqam nahawan ni dia macam dia mendayu sikit, tapi dia ada feeling, dia punya lantunan lagu dan irama dia tu. Walaupun isu bacaan Al-Quran menggunakan maqam ni khilaf di kalangan para ulama, dan ada satu orang tokoh zaman kita ni masih lagi hidup, Dr. Aiman Suwaid, masih lagi hidup Aiman Suwaid ni masih lagi hidup, pakar dalam bidang tajwid. Dia memang menolak pandangan yang mengatakan boleh baca Quran dengan maqamat. Maqamat ni lah baca dengan tarannum. Maqamat ada dua jenis, satu baca dengan murattal, satu baca dengan macam yang orang buat dalam pertandingan tilawah tu. Yang tu memang dia tolak, sebab dia kata itu tidak ada asas pada golongan yang awal. Sebab kita kena tahu 7 lagu basic untuk tarannum ni ialah lagu yang diambil daripada tone muzik do re mi fa sol la ti do tu lah. Dia ambil daripada tu. Okay. Tapi bagi saya lah, selagi mana dia taklah terlalu kata apa, over sangat, dan taklah kita tu layan lagu je, maka ianya ada keringanan. Sebab kadang-kadang kita nak juga bacaan orang tu elok, pembaca tu elok, supaya kita dapat menikmati. Sebab Al-Quran itu memang indah untuk dialunkan dengan suara yang baik. Bahkan ada hadis menyebut tentang saranan itu. Okay. Seterusnya, yang ketiga, merenung ayat yang dibaca secara perlahan-lahan, mendalaminya dan dilakukan berulang kali. Maknanya tak perlu kalut, tak perlu ada sifat nak habis cepat, tapi ambillah waktu untuk kita faham perkataan tu. Buka Quran terjemahan ke macam mana. Okay. Yang keempat, mengamati secara terperinci pada rangkaian ayat, susunan, makna, penurunan, lafaz-lafaz yang memerlukan perincian, dan mencermati konotasi ayat. Konotasi ni maksudnya latar yang menyebabkan ayat tu turun, ataupun kita sebut sebagai asbabun nuzul. Walaupun tak semua asbabun nuzul ni tepat, masih ada perbincangan, dan tidaklah menjadi satu syarat untuk kita faham makna tu dengan kena tahu asbab nuzul, tak syarat pun. Tapi kadang-kadang bila mana kita tahu latar ayat
yang menyebabkan ayat tu turun, peristiwa apa sebelum dan selepasnya, dia lebih membuatkan ayat tu relatable dengan kehidupan kita. Ada hubung kait kadang-kadang. Okey. Seterusnya yang kelima, muka surat 67, mengamati aspek realiti ayat dengan cara menjadikan ayat sebagai titik tolak bagi solusi kehidupan dan realitinya serta kriteria bagi orang di sekeliling dan lingkungannya. Ini ialah tadabbur secara realiti. Bukan hukum orang. Tapi macam mana nak jadikan ayat Al-Quran tu boleh diterapkan dalam hidup. Bukan trace perangai orang, lepas tu tengok apa ancaman dalam Quran. Itu memang ada lah. Okay. Cuma menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai satu alat untuk menghentam orang. Itu bukan poin yang kelima ni. Itu bukan poin yang kelima. Kita boleh tegur orang, tapi untuk memastikan ataupun menjadikan sifat buruk yang orang tu buat, lalu menatijahkan dia dapat balasan macam yang ayat tu sebut, yang tu tak boleh. Sebab itu menghukum. Cuma kita hidup berpaksikan dan berpandukan Al-Quran, supaya kita tak lalai terlebih, taklah rigid sangat, tapi hidup pada kedudukan realiti. Yang keenam, kembali kepada pemahaman, tadabbur dan interaksi mereka itu dengan ayat. Maknanya selalu menajamkan hubungan kita dengan Al-Quran. Maknanya banyak kali kita belik, kita akan dapati banyaklah futuh pembukaan yang akan Tuhan beri pada kita. Sebab tu ada satu riwayat yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab dia Siyar A'lam An-Nubala, menceritakan tentang bagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pada bulan Ramadan dia akan baca Quran banyak kali. Banyak kali dia baca. Riwayat yang kata dia khatam Quran sebulan sebanyak 60 kali itu ada pertikaian. Dia taklah orang kata apa riwayat yang sahih pun. Cuma yang pasti para ulama menggandakan bacaan Al-Quran dalam bulan Ramadan lebih pada bulan-bulan lain. Ini disebut oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab dia Al-Azkar. Memang ada sebahagian riwayat yang dibawa oleh Imam An-Nawawi, ada sebahagian ulama waktu bulan Ramadan dia boleh khatam Quran di antara Zuhur ke Asar. Khatam. Kita dengar pun tak logik Zuhur ke Asar. Satu benda yang agak mustahil, tapi mungkin kerana keberkatan, sebab kita tahu itu fungsi dia, keberkatan waktu yang diberi, ataupun ada maksud lain yang kita tidak jelas pada riwayat itu. Cuma nak katanya memang dia orang akan pulun baca Quran lah. Kalau tak khatam pun dia orang akan baca. Dan Imam Syafi'i kata setiap kali aku khatam, aku akan bertambah kefahaman baru. Aku akan perasan, oh ini benefit yang aku dapat. Ini dapatan istifadah yang akan aku dapat daripada bacaan tadi. Khatam yang keberapa kali pun tak tahulah. Cuma setiap kali khatam, walaupun mengulangi ayat yang sama, tapi dia ada pembukaan. Dia ada pembukaan. Yang seterusnya, yang ketujuh, mempelajari pendapat sebahagian ulama tafsir mengenai sesuatu ayat. Yang ni kena buka tafsir. Sekarang Alhamdulillah tafsir dah banyak terjemahan dalam bahasa Melayu. Cuma kadang-kadang terjemahan tu dia tak sampai maksud juga dengan sebab sikap tergesa-gesa penterjemah. Contoh, terjemahan Indonesia yang banyak sekarang pada kitab-kitab yang besar. Ibnu Katsir dia terjemah, Fathul Bari pun dia terjemah. Kadang-kadang terjemah tu laju, menyebabkan tak sampai maksud. Dan kadang-kadang terjemahan tu bersifat sangat-sangat, orang kata apa, sangat-sangat dia terjemah betul. Dia bukan membawa pemahaman penulis. Antaranya tafsir Ibnu Katsir, ada beberapa cetakan Indonesia yang kita nampak dia hanya masuk dalam satu software apa, masuk perkataan Arab dia buat terjemahan, lepas tu dia harmonikan ayat-ayat macam tu je, cetak. Sebab memang saya pernah tengok dengan mata kepala sendiri, bila mana ada saja penerbitan buku-buku baru di negara Arab, buku ni baru siap, tokoh ni baru tulis buku, dia setiap tahun Januari ataupun Disember di Mesir ni dia jadi acara tahunan, iaitu pesta buku antarabangsa yang terbesar di dunia. Orang-orang yang minat pada bidang akademik ni akan turun pergi ke Mesir Disember ataupun Januari. Sejak akhir-akhir ni dia buat bulan Januari. Banyak kawasan yang luas tu dia buka kemah berbeza-beza ikut negara, dan biasanya kemah yang paling besar ialah kemah daripada Saudi, Arab Saudi. Sebab saya pernah ada experience pergi sekali bersama dengan rombongan daripada Pondok Sungai Derian, Dr. Basit, sebab waktu tu nak beli kitab yang tenggelam banjir di Kelantan tu.
Ada orang infak dalam kos yang agak banyak lah, 60,000 ke 100,000 untuk beli kitab tu. Berapa, dua kontainer kitab dia beli. 3 bulan sampai. Cuma nak katanya, besar, booth dia besar. Kita tengok orang-orang Indonesia, student Indonesia ni, yang orang kata apa, yang duduk dalam bidang penterjemahan ni, dia orang bawa troli macam pergi supermarket tu, sebab nak beli kitab. Bawa beli sebanyak mungkin kitab-kitab baru. Terjemahan tu akan siap bila? Kalau kitab kecil macam kitab kita ni, buku kita ni, dia boleh siap esok dah siap lah. Kalau kitab-kitab tu dia ada tim dia, boleh siap 2 hari, 3 hari. Tapi bila mana laju macam tu, banyaklah konteks dia yang kurang kena dengan kehendak penulis. Cuma yang kita boleh tengok sekarang ialah tafsir Al-Azhar oleh Profesor Hamka, yang tu lah yang paling okey. Tu pun masih ada version cetakan yang kita kena tahu, sebab Hamka menulis dengan gaya bahasa zaman dulu dan bahasa orang Sumatera ataupun orang Minangkabau. Dia ada cetakan yang pindah daripada bahasa Sumatera pergi pada bahasa logat orang Jawa, lain jadinya. Cuma yang Malaysia ni, yang PTS ni, memang dia ikut edisi bahasa Melayu. Tapi kadang-kadang ada juga kurang ngam, orang kata apa, maksud yang nak dibawa oleh Hamka tu. Sebab memang kena rujuk kepada logat orang Minangkabau sendiri. Sebab dalam kata apa, tanah Minangkabau di Sumatera tu pun sendiri, dia ada logat-logat yang berbeza. Kita jangan ingat orang Minangkabau cakap macam orang Negeri Sembilan di Malaysia. Orang Negeri Sembilan tu mewakili satu daerah kecil di Sumatera Barat, iaitu Pariaman. Saya pernah pergi kawasan ni. Kalau yang Profesor Hamka ni, dia duduk di kawasan Maninjau. Yang ni lain, dia punya lenggok bahasa dia. Dia beza dengan Pariaman. Pariaman tu, tuan-tuan dengar orang Negeri Sembilan duk cakap sekarang, Seremban ke Kuala Pilah ke apa semua tu, itu logat orang Pariaman di sana. Sumbar ni singkatan kepada Sumatera Barat. Indonesia panggil Sumbar lah. Okay. Cuma nak katanya, kita kena rujuk yang tu, sebab dia ada badan, dia ada keizinan khusus daripada keluarga besar Hamka untuk cetak balik. Yang PTS pergi minta apa semua tu, dia nak selaraskan dengan bahasa Melayu. Tapi ada juga beberapanya yang kurang ngam dia punya. Tapi tak apalah, kita belilah takat yang kita mampu untuk kita baca dia punya tafsiran tu. Seterusnya yang ke-9, yang ke-8, memandang Al-Quran secara menyeluruh. Maknanya baca secara kolektif, kesemua tu lah, bukan baca secara selektif, baca secara kolektif. Yang ke-10, yang ke-9, memperhatikan tujuan pokok kandungan Al-Quran. Untuk poin ke-9 ni, buku yang terbaik untuk saya bagi saranan lah, ialah buku yang disusun oleh satu orang yang sangat bersungguh menggiatkan usaha tadabbur di kalangan orang Malaysia ni, iaitu satu tempat nama dia Tadabbur Center di Bangi kalau saya tak silap, yang digerakkan oleh Ustaz Syahri Abdul Rahman. Buku dia yang terbaik untuk poin nombor 9 ni, untuk tahu tujuan pokok setiap kandungan, setiap surah apa semua tu, ialah buku yang bertajuk Kompas Al-Quran. Cetakan dia yang tu menarik, sebab dia bagi surah ni apa tema utama surah ni. Lepas tu dia akan bagi ayat-ayat induk yang mewakili pokok perbincangan. Contoh surah Fatihah ayat ke-5. Ini ayat induk nak cakap isu apa? Isu tauhid. Tauhid dalam ibadah, tauhid dalam minta tolong. Surah Baqarah ayat apa? 3 ayat utama. Surah Ali Imran. Menarik, buku tu dah diulang cetak berapa kali dah. Cuma nama dia Kompas Al-Quran. Dan Tadabbur Center ni memang antara pusat yang menghasilkan banyak tulisan-tulisan yang evergreen untuk orang Melayu Malaysia kita ni baca. Ringan, bacaan dia tu ringan. Tak terlalu melalut dan tak terlalu payah. Dia punya persembahan dan huraian terhadap satu-satu isu yang dia nak bawa dari Quran tu. Okay. Yang ke-10, kepercayaan yang mutlak terhadap nas Al-Quran dan menundukkan perkara yang berbeza daripada realiti Al-Quran. Yang ni berkait dengan iman. Kalau kita ada sangka baik terhadap Al-Quran, maka dia akan lebih membantu untuk kita dapat rasa keagungan Quran. Tapi kalau kita ada sangka buruk dengan Al-Quran, ataupun kita ada rasa tempat-tempat yang kita ragu pada Quran, maka dia akan mengembangkan keraguan itu. Antara tokoh yang hebat di Nusantara duk bercakap tentang ragunya Quran ni ialah satu orang ahli akademik yang terkenal, nama dia Dr. Mun'im Sirri.
Dr. Mun'im Siri ni pernah bermajlis dengan Mufti Perlis, Dr. Mazhar ni. Tuan-tuan boleh tengok ada satu video yang Dr. Mazhar naik angin, tinggalkan majlis tu. Tu Mun'im Siri. Dia ni mengarut sikit. Dia ni liberal daripada Indonesia, dan waktu pembentangan tu pun dia nak bawa ayat-ayat yang bersifat radikal, ayat-ayat yang ada unsur terorisme daripada Al-Quran, menggunakan teori nasakh dan mansuh. Tapi dia tak boleh bawa sebab dia kata ada ayat-ayat yang menjustifikasikan seruan yang ada dalam ISIS. Dia cuba bawa dalam tafsir Ibn Katsir, tapi bila mana diminta tak boleh bawa. Cuma cakap kemas lah. Cakap kemas. Bahasa Inggeris banyak sebut lagi pada bahasa Melayu. Kita bodoh ingat kemas lah dia ni. Dia duk sebut theory of abrogation, inclusive passages. Kita pun yang tak berapa pandai cakap masalah ni, boleh sebut banyak pada kita ni, kira cerdik dia pada kita. Sebenarnya apa yang dia sebut tak ketahuan hala pun. Okay. Cuma nak katanya Mun'im Siri ni, dan dia ada pengikut dia. Saya rasa agak terkilan sebab pengikut dia tu ialah sebahagian kawan-kawan yang belajar di Jordan. Ada minat. Bahkan orang kata apa, orang yang hafal Quran yang ikut dia ni. Mana saya nak kata, waktu dia hafal, dia ragu pada Quran tu. Dia tak rasa hebat dengan Quran tu. Okay. Cuma saya nak katanya, ini antara pendukung dia lah, Mun'im Siri ni. Tuan-tuan tengok tulisan dia, dia banyak tulis artikel dalam bahasa Inggeris baik, dan dia banyak kata apa, buka kertas-kertas kerja berkaitan dengan nak bawanya beberapa benda-benda yang tak jelas daripada Al-Quran. Selain daripada tu, dia juga diminati oleh golongan Quraniyun ataupun anti hadis di Malaysia ni, dengan sebab teori yang dibawa dia tu kena dengan apa yang dia orang nak, iaitu nak keluar daripada disiplin satu daripada sumber induk Islam ni, iaitu hadis. Okey. Kemudian kita tengok lagi apa yang dia sebut. Dia kata yang ke-11, menghidupkan inspirasi daripada nas, naungan-naungan dan kelembutan-kelembutan. Ini maksudnya kita cuba cari lataif. Lataif ni maksudnya ayat-ayat yang bersifat memberi semangat, boleh kita gunakan sebagai hubung kait yang paling realistik dalam hidup. Tapi dia bukanlah macam geng-geng Garpu Tala tu. Garpu Tala tu lain macam kau. Garpu Tala ni apa dia? Garpu Tala ni satu amalan yang ada dalam Hindu dan Buddha. Nak buat apa-apa, letak satu bekas tu penuh dengan kayu. Kayu tu bentuk dia macam kata apa, macam batang aiskrim tu. Lepas tu dia ada tulis something. Ini untuk Buddha lah. Dia pun pasang colok apa semua, dia pun hayum benda tu, dia jatuhkan. Jatuh yang mana? Kayu mana? Kayu tu ada tulisan lah. Hari ni hari yang tak elok, tak payah buat apa-apa, duduk kat rumah je. Dia pakai yang tu. Cuma untuk kes guna Quran ni, dia macam ada satu mushaf. Contoh dia nak buat apa-apa, dia nak kerja ke nak apa, dia pun buka secara rawak. Kena ayat mana? Ayat tu akan jadi pedoman untuk dia berurusan dalam apa-apa urusan dalam hidup tu. Itu dia bagi unsur Garpu Tala yang diislamisasikan. Ini antara isu yang akan dibahas untuk Perkampungan Sunnah nanti bulan 5 ada. Ada satu tajuk kita bahas bab ni, iaitu berkaitan dengan Garpu Tala ni. Ada satu orang yang bawa idea ni, satu orang prof lah, tapi dia bukan prof dalam bidang Islam. Dia prof bidang lain. Di Malaysia ni dia bawa kata apa, elemen tu. Contoh nak dapatkan vibe positif dalam hidup, tapi cara tu salah. Bukan macam tu cara nak tadi bil Quran ataupun mendapat hidayah dengan Quran. Okey. Seterusnya, yang ke-12, mempergunakan perkaitan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan moden. Kita cuba combine, buat research berkaitan dengan isu ni. Antara tokoh yang terkenal, tapi tokoh ni Arab lah, Dr. Ismail Muqaddam. Dia ni doktor perubatan, mengajar di Universiti Ain Shams di Mesir, di Iskandariah. Dia mengajar di fakulti perubatan. Dalam masa yang sama, dia pun salah seorang tenaga pengajar di Darul Hadis Iskandariah. Maknanya dia doktor dalam bidang pengajian Islam juga. Maknanya banyak dihubung kaitkan. Dulu ada satu orang tokoh yang terkenal, tapi tokoh ni dia dengan sebab ada isu-isu yang kontroversi, iaitu apa nama ni, pendiri ataupun yang mengasaskan Universiti Al-Iman, orang Yaman tu, Majid Zindani, Syekh Abdul Majid Zindani. Dia ni banyak buat hubung kait Quran dengan sains. Dia buat Universiti Al-Iman di Sana'a, dan akhirnya universiti tu telah dibom habis. Universiti tu dah fully demolished, hancur terus. Tak ada orang kata apa, kesan-kesan sikit pun.
sehingga menyebabkan dia punya rektor dia ataupun beberapa orang pensyarah dia ni lari keluar negara. Dan Syekh Majid Zindani sendiri tu pun tak duduk di Yaman, melainkan dia duduk di saya rasa sekarang di Turki. Last kita tahu dia duduk di Saudi, tapi sekarang dah pergi ke Turki. Cuma dia orang yang sangat kaya lah. Dia orang kaya dan dah buat universiti. Dulu saya pernah bawa satu orang yang kita kira orang kanan dia lah, dekan di satu fakulti Universiti Al-Iman. Dia datang ke Terengganu waktu tu untuk buat projek penubuhan Universiti Al-Iman di Terengganu. Tapi saya tak pasti gerak kerja tu macam mana sampai setakat ni. Sambutan baik daripada orang-orang politik di sana lah untuk dia buka. Sebab ada beberapa orang yang memang graduate daripada Yaman ni, dia minat lah kepada idea dia tu. Cuma saya tanya dia tak boleh keluar ke Yaman, tak boleh masuk ke Yaman dengan sebab isu politik tu lah. Isu politik tu. Cuma satu orang yang ada dana yang cukup kuat. Waktu tu saya bawa dia, saya ada di Kemaman Terengganu tu. Kita bawa dia berjalan di Kemaman ni, dia first time datang Malaysia. Kita bawa dia lalu dekat kawasan, kalau tuan-tuan tahulah, di Terengganu ni perwaja yang lama dulu. Kapal yang besar-besar. Tapi sekarang tak panggil perwaja dah lah. Dah habis dah perwaja tu. Okay. Kawasan-kawasan tepi-tepi ni lah, kat kawasan oil and gas. Dia tengok kapal-kapal besar tu lah. Kapal-kapal yang loading oil and gas. Berbeza department lah. Kalau di Terengganu tu syarikat yang menguruskannya EPIC ni bawah kerajaan negeri. Selain daripada Petronas dan lain-lain. Okay. Dia tengok ada 3 kapal. Dia kata, aku di Yaman dulu aku ada 3 kapal ni. 3 kapal ni tu hak milik aku. 2 kena curi, kena rompak dengan Houthi yang sedang bertelagah dengan kerajaan. 1 je selamat. 1 selamat tu pun duduk di terusan Suez, tengah lalu di Mesir tu. Cuma saya tengok dia nampak macam selekeh, tapi kaya kot orang ni. Sebab dia kata 3 kapal tu atas nama dia. Maknanya dia pengurus. Sebab tu dia boleh buat universiti yang hebat. Universiti tu hebat lah sebab universiti tu free semua, asrama free, semua free. Semua tak ada bayaran apa pun. Duduk belajar. Tapi universiti tu dah hancur lah. Cuma saya nak kata Majid Zindani antara tokoh yang hebat. Dia dulu ada rancangan I'jazul Quran dalam satu siaran TV di Yaman. Tapi dah lama dah lah. Ni antara tokoh. Sekarang dia tak muncul sangat dan tak banyak dengar sangat cerita tentang dia. Saya tak tahu kenapa. Okay. Kemudian yang ke-13, tidak cukup hanya sekali tadabbur Al-Quran kerana akan selalu ada makna atau perkara baru yang ditemukan di dalamnya. Tadi kita dah sebut tentang riwayat Imam Syafi'i. Yang ke-14, memperhatikan kepribadian yang bebas di dalam Al-Quran. Kepribadian bebas ni apa dia? Personality yang disebut dalam Al-Quran. Orang perseorangan ataupun kumpulan manusia. Contoh para Nabi dan Rasul. Nabi mana yang paling banyak cerita di dalam Al-Quran? Nabi Musa. Tadabbur Center dia ada buat satu buku Kompas Anbiya dalam Al-Quran. Tu tajuk dia. Dia asingkan ayat-ayat yang cerita Nabi Musa duduk setempat. Cerita Nabi Adam duduk setempat. Menarik buku dia. Saya sendiri banyak ambil faedah daripada tulisan-tulisan Ustaz Syahani Abdul Rahman dan juga daripada dia punya tim dia Tadabbur Center ni. Banyak orang kata apa, banyak cetakan ataupun penerbitan dia yang baik. Okay. Yang paling banyak ialah kisah Nabi Musa. Nabi Musa ni paling banyak dan paling berselerak lah cerita dia dalam Al-Quran. Sebab apa? Sebab Nabi Musa ialah satu orang yang menghadapi orang bawahan yang degil, orang atasan yang degil. Bani Israel pun degil, Fir'aun dan rakyat dia yang pro pada Fir'aun pun degil juga. Sebab tu kita tengok Nabi Musa ni dia pernah argue dan berdoa pada Allah Ta'ala dalam hadis riwayat Muslim supaya di akhirat nanti sebelum masuk syurga ni, lepas selesai hisab ni, dia nak berdebat dengan Nabi Adam, nak berdebat. Hadis tu terkenal, ihtajja Musa wa Adam. Telah berdebat Adam dan Musa. Sebab apa? Sebab Nabi Musa ni dia penat menghadapi kerana orang yang berbagai-bagai, orang atasan yang degil dan sombong, orang bawahan yang degil dan sombong juga. Bani Israel. Apa dia nak cakap pada Nabi Adam waktu dia bertemu nak berdebat nanti? Ni debat ni belum berlangsung lagi dah. Nanti boleh tengok live. Pada masyarakat nanti lah boleh tengok. Okey. Ni debat ni dah diumumkan. Dah diumumkan lama dah debat ni. Okey. Apa dia nak tanya pada Nabi Adam? Dia nak tanya pada Nabi Adam, kenapa pergi makan pohon yang dilarang? Dia nak tanya yang tu. Sebab dia kata kalau kamu tak makan,
tak payah keluar pada syurga, elok kita semua duduk dalam syurga. Adam kata tapi conclusion debat tu dah keluar dah. Conclusion debat tu dah tahu dah. Sebab Nabi dah cerita komplit. Nabi kata, Adam pun kata, bukankah kamu telah mengetahui melalui Taurat yang Tuhan bagi pada Nabi Musa ni, ketetapan aku akan makan pohon yang dilarang itu 40 tahun sebelum penciptaan aku. Sebelum Nabi Adam dibuat oleh Tuhan, ketetapan untuk Nabi Adam makan pohon terlarang tu, Tuhan dah arrange, dah plan 40 tahun sebelum daripada buat patung Nabi Adam ni. Jadi secara umumnya Nabi Adam menanglah untuk hujahan pertama tu. Lepas tu Nabi Adam bagi lagi. Dia kata, kalau aku tak makan, orang tidak akan mengenali Musa kalimullah. Orang tak akan kenal Musa. Dan kamu pun tak akan mungkin jadi Rasul yang mulia. Sebab nama kamu masyhur dalam kitab akhir zaman, dan cerita kamulah yang paling banyak melebihi cerita Nabi akhir zaman dalam kitab dia. Sebab cerita Nabi Muhammad sebelum kelahiran, waktu kehidupan Nabi tak banyak sangat pun. Ada tapi tak banyak. Sebelum kelahiran satu surah saja, surah Al-Fil. Tu je lah. Sebelum Nabi lahir. Lepas tu yang lain tu berselerak lah. Perang Badar, perang Uhud, apa semua tu ada dalam Quran. Pembukaan kota Mekah apa semua tu ada. Cuma cerita Nabi Musa paling banyak. Dan Nabi Musa pun tak pernah agak. Nama dia sangat famous dan cerita dia paling panjang diceritakan dalam kitab akhir zaman. Jadi kita kena beri perhatian. Sebab apa? Personality ni banyak dia sebut dalam Al-Quran. Tujuan dia untuk kita rasa bukan kita lah yang paling teruk menghadapi kerenah orang atas dunia, sebab ada orang lain yang lebih teruk, iaitu Nabi Musa. Orang bawah, orang atas. Waktu kita baca tu kita jadi lega. Tengok perangai orang tak teruk sangat macam Bani Israel. Teruk jugalah tapi tak teruk macam Bani Israel. Sama ada orang atas bawah. Jadi personality ni, kenapa Quran mention? Kita kena cari dan gali. Ataupun Quran mention kelompok, kaum Samud, kaum Nabi Saleh apa semua ni, kaum Ad, kaum Tubba apa semua ni, secara kumpulan. Ada orang perseorangan boleh jadi Nabi, boleh jadi juga bukan Nabi. Contoh Luqman, Maryam, ni bukan Nabi, bukan Rasul, tapi nama ada. Okay, jadi personality ni kena tengok. Sebab boleh jadi karakter yang ada pada personality tu ada pada diri kita, dan waktu kita hadapi ujian, kita tengok karakter yang macam ni macam mana dia hadapi ujian. Orang perempuan boleh tengok Maryam, orang perempuan boleh tengok contoh-contoh yang lain yang ada dalam dalam Al-Quran tu. Cuma nak tunjuknya ialah ini salah satu teknik tadabbur bagi orang asas ni, bagi pemula asas. Kita senarai pendek dulu. Aku nak tahu tentang siapa dalam Quran ni. Nak tengok dan nak suluh diri. Kemudian apa lagi yang disebut situ? Yang ke-15 yang terakhir, menguasai dasar-dasar atau asas-asas ilmu tafsir. Dasar-dasar ataupun asas-asas ilmu tafsir ni ialah ilmu-ilmu basic tentang usul tafsir. Usul tafsir ni ialah satu kaedah untuk kita faham ayat Quran secara umum. Kemudian bawah tu dia kata apa? Membaca buku-buku khusus mengenai tema ini seperti Al-Qawaidul Hisan. Bukan Qawaidul Hasan, dia salah hija tu. Al-Qawaidul Hisan Littafsir Al-Quran, karangan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Boleh juga sebut dengan As-Sa'di pun, tapi orang lebih famous dengan nama As-Sa'di. Kitab Mafatih Litta'amul Ma'al Quran oleh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Saya secara peribadi memang pernah jumpa dan pernah pergi beberapa pengajian Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi ni di Jordan. Dia ni antara tokoh ulama' yang lama lah. Orang-orang yang belajar Jordan tahun 80-an, 90-an sempat dengan dia ni. Sempat waktu kata apa, waktu yang dia tegang. Sebab dia ni antara orang yang lantang memperjuangkan hak pembebasan Palestin. Dia sama dengan Dr. Abdullah Azzam ni, antara tokoh-tokoh mujahidin lah di Jordan ni. Kalau tuan-tuan nak tengok peristiwa dia ada cerita panjang. Tuan-tuan boleh tengok ada satu catatan, nota, macam nota lah, dalam satu blog Saiful Islam ataupun Ustaz Hasrizan ni, dia ada cerita. Ustaz Hasrizan ni dia belajar di Jordan di Universiti Mu'tah. Dia sempatlah dengan Datuk Mufti Perlis dan beberapa orang tokoh yang lain lah yang di Jordan awal-awal ni. Waktu khutbah Jumaat disampaikan oleh Dr. Abdullah Azzam di satu masjid di Amman, Jordan pada waktu itu, dan masjid itu telah dikepung lebih daripada 3 helikopter Apache sebab takut dia nak cakap apa.
Start pada itulah dasar tertutup kerajaan Jordan untuk membahas isu berkaitan Palestin. Tak ada. Sebelum pada tu dia terbuka. Universiti pun boleh cakap. Sekarang ni tak boleh. Sekarang ni tak boleh. Nak sentuh lebih-lebih kurang tak boleh. Dia itu antara titik. Waktu tu ialah Dr. Salah bin Fattah Al-Khalidi ni masih lagi muda lagi lah. Masih lagi kuat. Dia meninggal tahun lepas. Dia meninggal. Dan orang kata apa, meninggal dalam keadaan yang dia satu orang tokoh hebat. Tapi kalau tuan-tuan tengok dia punya kehidupan di Jordan tu, dia tak mendapat tempat yang selayaknya bagi satu orang ulama. Sepatutnya dia kena dapat lebih lagi. Dia mengajar di satu universiti swasta di Jordan, World Islamic Science Education University, ataupun budak-budak Jordan panggil WISE. WISE ni ialah salah satu universiti yang ada di Jordan. Orang Malaysia pun ramai duk buat pengajian situ, sama ada degree sampai ke PhD. Cuma dari segi MOU dengan Kementerian Pengajian Tinggi dia tak ada dengan Malaysia. Dia tak termasuk dalam senarai universiti yang boleh masuk dan CJ dia laku lah di Malaysia ni untuk kerja, untuk pasaran kerja. Kecuali untuk orang buat PhD je. Sebab ada beberapa tajaan daripada USI dia buat situ. Dia mengajar situ. Dan yang saya tengok dengan mata saya sendiri, dia memang tak memiliki kereta, tak ada kenderaan. Dia pergi mengajar universiti naik teksi, dan dia duduk rumah sewa, tak cukup duit nak beli rumah pun. Dia bukan orang Jordan, dia orang Palestin. Dia berhijrah di Jordan. Dia daripada keluarga ni lah, keluarga yang terkenal dengan ilmu di Baitul Maqdis ni, dan dia pergi ke Jordan. Okay. Cuma nak katanya dia kata apa, dia zuhud lah, satu orang yang sangat zuhud. Dan sejak dia dah makin tua ni, dia tak berapa menulis, masih lagi aktif. Cuma dia tak selantang dululah. Semangat tu ada. Cuma dengan sebab orang kata apa, mungkin keuzuran dia. Dan ada usaha nak bawa dia datang Malaysia, nak buat daurah, tapi dia sendiri yang tak nak terima. Antara tokoh besar lah. Banyak buku-buku dia dalam bidang tafsir ni, cukup banyak. Aitab Ar-Rasul, teguran, ayat-ayat teguran Allah Ta'ala pada Nabi Muhammad, dia buat satu buku. Lepas tu dia macam Fadal Hasan Abbas ni, antara tokoh juga di Jordan. Dia lagi awal meninggal. Fadal Hasan Abbas ni dia buta. Dia orang yang OKU lah. Tapi Allah Ta'ala beri kepada dia kekuatan untuk tafsir Quran. Banyak bidang tafsir ni banyak dia buat. Sekarang ni ada pun satu orang tokoh di Jordan, nama dia Dr. Ahmad Naufal. Tapi dia kurang terkenal sebab apa? Sebab dia suka cakap bahasa pasar kuliah dia. Jadi kuliah-kuliah tokoh macam ni, kalau dia cakap lorat kampung, dia jadi tak berapa engagement. Orang luar tak berapa angkat lah. Dr. Salah bin Fattah Al-Khalidi ataupun mana-mana tokoh, hatta orang Malaysia pun, kalau dia banyak guna bahasa daerah, engagement untuk international tak akan naik. Dia kena guna bahasa standard. Sebab itu ni orang yang mengajar ilmu, kalau nak mengajar di kampung kan, tapi kalau dia kena biasa guna bahasa standard. Sebab Dr. Salah bin Fattah Al-Khalidi ni, bahasa Arab dia memang standard, mudah. Maknanya orang-orang negara lain yang belajar bahasa Arab pun boleh faham. Tapi kalau dengar Dr. Ahmad Naufal, dia macam tokoh tafsir di Mesir yang terkenal, Mutawalli Sya'rawi. Mutawalli Sya'rawi ni hebat lah. Tapi dia punya kekurangan dia suka cakap Ammi Mesir yang pekat, menyebabkan orang nak terjemah video-video pendek dia tu jadi susah. Beza dengan tokoh-tokoh yang agak guna bahasa standard ni, dia punya engagement, dia punya capaian tulisan dia tu dan video-video dia tu boleh pergi jauh. Okay. Cuma kesemua 15 ni yang kita tengok dalam muka surat 66-67 ni, kebanyakannya diambil daripada buku beliau, iaitu Mafatih Litta'amul Ma'al Quran, iaitu Dr. Salah bin Fattah Al-Khalidi. Cuma buku ni nak bahasa Arab lah. Yang saya suggest lah untuk kita semua ni yang tak boleh bahasa Arab, tengoklah cetakan ataupun apa-apa saja karya yang diterbitkan oleh Tadabbur Center oleh Ustaz Syahri Abdul Rahman. Yang tu yang paling terbaik, yang paling mudah. Ada satu lagi tokoh ni dia tak berapa famous sangat, dengan sebab dia tak ada video, dia ada audio je. Iaitu apa nama ni? Di Besut Terengganu sekarang duk buat daurah ni. Maulana apa saya tak ingat. Lama tak sebut nama dia, tapi saya ikutlah daurah dia tu.
Okey. Dia ada satu buku dia yang dia tulis tentang ilmu usul tafsir ni. Di satu kampung di Besut Terengganu ni. Dia sekarang ni tengah buat ni daripada 15 Syaban baru ni sampailah kepada 20 Ramadan ni. Dia akan buat daurah tafsir tiap-tiap tahun kecuali 2 tahun baru ni dengan sebab Covid, maka dia stop. Sekarang ni tahun ni dia start balik 30 juzuk dan ramai orang pergi. Ramai orang pergi situ. Ada saya tak ingat apa nama, tak datang nama dia. Cuma perbahasan dia menarik. Dia ada buku dia tu tuan-tuan boleh beli lah, boleh beli. Boleh kena ada kaki dia sikit lah. Cuma yang paling mudah Tadabbur Center lah. Cuma buku Maulana tu yang di Besut tu, Kampung Laklok Besut, bukan Lok-Lak. Laklok. Kampung Laklok di Besut. Dia border dia antara Terengganu dengan Kelantan. Nak masuk Pasir Putih lah. Kampung Laklok. Sebab saya ada dengar orang sebut kampung Lok-Lak. Lok-Lak bukan? Lok-Lak tu tak jadi kampung lah situ. Cuma nama dia Kampung Laklok. Dia ramailah orang pada Thailand pun datang ramai untuk ikut daurah Maulana tu. Cuma saya nak sebutnya buku dia bagus. Cuma tuan-tuan kena dengar audio dia lah baru dapat faham. Lebih mantap lagi. Dia punya susunan sama macam Tadabbur Center tu. Cuma Tadabbur Center ni lebih evergreen, lebih mudah lagi, lebih buku dia pun berilustrasi, ada gambar, ada peta apa semua ni. Itu lebih menarik lah. Cuma buku dia tu style buku penulisan universiti akademik macam tu. Dia agak berat lah sikit. Tapi saya lebih prefer untuk Tadabbur Center. Dia lebih ringan dan jodoh-jodoh dia pun lebih kecil dan lebih berfokus. Cuma paling terbaiknya Kompas Al-Quran tu untuk pengenalan awal. Dalam tu dia bawa ringkasan-ringkasan. Surah ni apa tajuk utama, hubung kait surah ni dengan surah sebelum. Dia susun semua 114 surah dalam Al-Quran tu. Kompas 114 daripada Al-Quran. Okey. Kita tengok sikit muka surat 68. Okey. 15 teknik tadabbur bagi peringkat asas. Okey. Sebagai permulaan dia sebut, setiap orang yang ingin mentadabbur ayat-ayat Al-Quran dengan baik mestilah mempunyai beberapa perkara yang asas. Yang pertama, membaca atau tadabbur Al-Quran untuk mengharapkan redha Allah. Maknanya niatkan ikhlas. Macam saya sebut tadi, kalau dia ada ragu, maka dia akan kacau. Ikhlas ni maknanya nakkan redha pada Allah dan pahala daripada Allah Azza wa Jalla. Bukan kerana nak orang kata kita pandai lepas pada ni, bukan. Saya tak nak bacalah dalil-dalil itu sebab ini adalah benda yang memang common dan general untuk semua bab dalam bidang ilmu Islam ni. Memang kena ada unsur ikhlas dulu. Okey. Jadi dia bawa beberapa dalil, iaitu surah Al-Bayyinah ayat 5, surah Asy-Syura ayat 20 dan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud tu daripada Abu Hurairah tu. Okay. Cuma nak katanya elemen ikhlas tu penting untuk membuka lebih banyak pembukaan dan kita akan dapat manfaat yang banyak. Yang kedua, muka surat 69, saya terus kepada poin kedua, menjaga adab membaca dan mentadabbur Al-Quran serta memilih ayat-ayat yang hendak ditadabbur lalu membaca terjemahannya. Okey. Yang terbaik adalah Al-Quran terjemahan yang telah diperakui oleh KDN, Kementerian Dalam Negeri. Memang di Malaysia ni untuk mencetak Al-Quran ada akta khusus dan ada satu pihak khusus yang jaga, iaitu pihak yang diselia oleh Kementerian Dalam Negeri yang dipanggil dengan Lajnah Pentashih Al-Quran. Ada 15 orang nama, beberapa orang ada di Perlis, salah seorangnya ialah pensyarah Kuib Dr. Lokman tu salah seorang ya. Selain daripada tu, adik kepada Dr. Zulbakri yang jadi pensyarah Yusim, Dr. Khairul Anwar tu salah seorang. Imam Besar Negeri Perlis, Ustaz Sirajuddin salah seorang. Ada beberapa orang lagi lah, tokoh-tokoh, tapi dia sentiasa renew lah. Yang ni dia orang akan cek Quran mengikut piawaian yang dah ada. Sebab ada beberapa orang yang jual Quran di Malaysia kita ni pun yang cetak Quran tu tak dapat pengesahan daripada KDN. Dia kalau kita pergi Saudi, Quran tu mesti dicetak di Majma' Malik Fahad di Madinah tu. Yang kalau kita masuk dalam muzium dia tu, dalam kilang dia tu, dia bagi Quran free tu. Situ tempat. Situ salah satunya lah tempat yang mengesahkan dan yang bagi audio Quran yang terbaik. Okay. Cuma nak katanya antara Quran yang tidak disahkan oleh KDN yang ramai orang kita jual dan banyak iklan yang promote untuk jual Quran tu ialah Quran yang ada tagging kat tepi ni. Kau tak pernah tengok Quran ni dia ada tagging yang berwarna tu.
Yang ada macam dia adalah sikit dia tulis nota sikit ayat untuk dapat. Yang tu tiada keizinan daripada KDN. Yang tu tak ada. Itu maklumat yang saya dapat lah, sebab ada baru ni seminar di Perlis ni. KDN ada tunjukkan beberapa cetakan Quran yang tidak melepasi piawaian itu. Maknanya yang selamat, yang tak ada tagging. Yang perkata okey, yang terjemah sepatah-sepatah tu ada sebagai cetakan yang terima lah, yang okey. Cuma saya tak ingat senarai dia secara keseluruhan. Cuma yang pasti saya tengok ramai orang minat yang tagging ni. Student apa semua ni duk belilah yang ada tagging tu. Tagging tu tidak tahu daripada mana tips dia ambil tu. Kadang-kadang dia ada benda-benda yang tak jelas lah. Contoh dia tag ayat tu, dia kata ayat ni boleh menghilangkan duka cita. Betul lah, kadang-kadang ayat tu okey, cuma nak katanya dia macam create satu tips baru. Buat satu tips baru. Jadi yang tagging tu elakkanlah sebab dia memang tidak ada. Setakat ni KDN kata tiada satu pun pencetak Quran tagging tu yang datang mengesahkan untuk dicek oleh lajnah pentashih Al-Quran. Tak ada. Dan dia cuma copy saja, cop KDN tu letak dekat Quran yang dia jual. Sebab dia ada pemalsuan jugalah pada cop tu. Dia sekarang ni KDN tengah upgrade, macam mana nak tahu. Dia macam sistem itu macam nak kena duit palsu juga. Maknanya dia masuk dalam satu cahaya tu kita boleh tengok cop tu ori tak ori. Dia ada cara dia lah. Cuma yang kita orang dapat penerangan di KDN tu macam tu lah. Okay. Tengok apa lagi yang dia sebut, muka surat 70. Kita ambil sikit mana masa yang ada. Jika hendak memulakan bacaan tadabbur Al-Quran, maka hendaklah membersihkan mulut dengan siwak atau selainnya. Maknanya pastikan mulut dalam keadaan yang bersih. Maknanya tidak makan benda yang boleh mengeluarkan bau, apa-apa semua, sebelum pada kita baca Al-Quran. Itu umum je lah. Okay. B. Diutamakan bagi orang yang hendak membaca dan tadabbur Al-Quran berada dalam keadaan suci, iaitu suci daripada hadas besar ataupun hadas kecil. Bagi hadas kecil ni, kita tahu dia ada khilaf. Isu membaca Al-Quran dalam keadaan berhadas kecil, dia khilaf di kalangan para ulama. Dari segi adab, yang terbaik, afdalnya, jangan ada hadas. Itu ialah isu khilaf. Sama juga dengan isu perempuan yang sedang dalam keadaan hadas besar dengan sebab dia haid ataupun dia nifas. Istihadah tak ada isu lah, sebab istihadah memang dia ada perbahasan yang khusus untuk isu ni. Okay. Ataupun lelaki yang berhadas besar dengan sebab berjunub, boleh ataupun tidak dia baca Al-Quran. Okay. Jumhur mengatakan tak boleh perempuan yang haid, lelaki yang berjunub dan juga perempuan yang nifas, tak boleh baca. Tapi pandangan minoriti ada membenarkan dengan prasyarat tertentu. Lelaki dia tak ada keringanan, sebab lelaki dia junub, dia memang boleh mengeluarkan diri dia daripada hadas besar dengan cepat. Tak ada benda yang boleh block dia, melainkan tak ada air pun dia boleh ambil tayamum. Okay. Untuk perempuan nifas dan juga haid ni dia tak boleh. Dia tak boleh stop, sebab itu ialah benda yang rutin berlaku pada dia dan memang akan berlaku. Okay. Kebanyakan para ulama mengatakan, contoh Imam An-Nawawi, walaupun dia mazhab Syafi'i dan Syafi'i berpegang pada jumhur tak boleh perempuan yang haid dan nifas ni, tapi Imam An-Nawawi memberikan keringanan kepada orang-orang yang terlibat sebagai pelajar dan pengajar untuk bidang Quran. Dia boleh. Mana dia boleh, sebab saya dulu belajar bidang tahfiz di Terengganu ni, walaupun sekolah kita orang ni dia asing, lelaki perempuan. Okay. Antara benda yang selalu disebut oleh ustaz-ustaz ataupun mereka yang mengajar fiqh ni ialah tentang bolehnya pelajar perempuan tasmi' hafalan Al-Quran kepada gurunya walaupun dia dalam keadaan haid. Sebab hafalan Quran ni dia dah ada silibus macam subjek-subjek lain. Setahun nak kena habis 8 juzuk. Seminggu nak kena habis setengah juzuk paling kurang, 2 minggu nak kena habis. Sebab dalam Quran satu juzuk ada 8 makra'. 8 makra' ni ialah 8 bahagian, 8 part. Maknanya dalam masa seminggu dia dah boleh habis satu juzuk. Tapi paling-paling standard student dia boleh habis dalam masa kata apa, dalam masa 2 minggu lah. Ni standard lah, pertengahan yang otak dia laju ke, pertengahan macam tu. Jadi kalau dia beralasan dengan haid ni, sama ada dia betul-betul haid ataupun dia menipu sebab dia tak ingat pun ada juga isu tu. Yang jadi isu yang keluar pandangan ni ialah sebab ada satu orang student ni asal hari tasmi' Quran je dia kata dia uzur, dia tak baca Quran. Jadi ustazah tu dia macam nak tanyalah pandangan-pandangan
ustaz-ustaz yang lain ataupun pengetua ke PKM apa semua pada waktu tu, sebab kebanyakannya dia datang daripada orang yang mengajar di Mahat Tahfiz Al-Quran Negeri Terengganu ni lah, kebanyakannya ialah orang yang memang pernah sekolah situ, dia patah balik berkhidmat di situ juga. Okey. Jadi dia kata kita selaraskan perempuan yang haid pun boleh tasmid. Jadi dia tak ada alasan. Dia nak elak dia kena denda, sebab di tahfiz ni kalau kita tak ingat dia kena denda jemur tengah panas. Itu normal lah. Tak ingat denda jemur tengah panas bagi lelaki ataupun perempuan. Cuma yang lelaki ni ada setengah ustaz-ustaz lelaki yang jenis nakal sikit, dia dah jemur kita. Lepas tu dia jemur kita dekat dengan kelas perempuan. Itu yang lelaki. Ataupun dia jemur kita dekat dengan dia Mahat Tahfiz Terengganu ni, dia sebelah sekolah menengah biasa. Sekolah menengah harian biasa. Jadi budak-budak sekolah menengah tu pula yang pagar paling rapat ialah dewan makan dia orang. Jadi dia orang tengah rehat je, tengok apa hal duk berdiri, dah jadi pengawal perbatasan negara ke apa ni. Cuma itu denda yang akan dia ada. Jadi dia nak elak denda tu macam tu lah. Dia kata dia uzur. Jadi dia selaraskan. Bagi saya pun pandangan tu lah yang paling okey lah. Cuma ada sebahagian orang, ini yang saya tengok by reality lah, orang perempuan yang nifas. Saya tahu kes ni lepas ada satu orang perempuan dia tanya soalan. Dia nifas tapi dia keguguran anak dia. Gugur pun keluar nifas macam biasa lah. Dia orang perempuan yang gugur, anak tak ada, emosi dia kacau. Dia beza dengan orang perempuan yang mengandung, lepas tu dia beranak, anak tu ada. Jadi kalau dia rasa emosi dia tak berapa stabil, dia tengok kat anak dia tu, dia boleh turunkan ataupun stabilkan emosi dia. Jadi perempuan ni, dia tak boleh baca Quran, jadi dia rasa mungkin family dia tak supportive, ataupun suami dia pun sibuk, macam mana tak tahu. Okay. Jadi dia kata boleh ataupun tidak, saya nak baca kat Quran, sebab saya nak stabilkan emosi. Saya duk cari, tengok, duk tanya beberapa. Untuk kes macam ni kita benarkanlah dia baca, daripada dia. Sebab ada orang saja suruh dia dengar lagu, mengarut dengan lagu ni, makin meracau dia, sebab dia boleh pergi pada meroyan. Jadi suruh baca surah Ali Imran, sebab Ali Imran ni ada cerita Maryam, baca surah Maryam juga. Jadi kita by realistiknya macam tu lah. Maknanya kalau dia yang haid ni tak ada isu sangat. Untuk yang nifas keguguran, jadi pada saya kalau dia rasa dia nak healing diri dia dengan Quran dan tak ada cara lain, sebab kadang-kadang zikir ni dia tak makan dekat zikir, duk subhanallah tak jadi. Dia nak buka Quran, dia nak buka terjemahan Quran, dia nak tengok apa semua, dia nak baca, dia nak feeling sebagai orang yang baca dalam keadaan faham. Maka itu boleh meredakan emosi dia. Maka diringankan untuk orang yang macam ni. Saya lebih prefer kepada ringan lah untuk yang ni. Kesian dia, sebab orang tak kena, dia tak tahulah. Orang yang kena baru dia tahu macam mana nak cari ruang nak healing tu payah. Okay. Jadi kita afdalnya baca Quran dalam keadaan kita suci daripada hadas. C, kita ambil satu lagi. Yang terakhir dah, muka surat 71. Membaca tadabbur Al-Quran disunnahkan di tempat yang bersih dan terpilih. Sejumlah ulama menganjurkan membaca Al-Quran di masjid kerana ia meliputi kebersihan dan kemuliaan tempat serta menghasilkan keutamaan lain, iaitu iktikaf. Sebaik-baik tempat untuk membaca Al-Quran ialah di masjid. Baca Quran di macam mana kita pilih. Ataupun kita buatlah tempat pengajian macam kita ni pun, kita boleh buat tadabbur ataupun tadarrus Al-Quran untuk menjadikan sebagai tempat yang terbaik. Di rumah pun boleh buat, di mana-mana tempat je lah. Cuma nak bagi kita ni sentiasa, kadang-kadang terlalu memilih tempat sehingga kita tu tak pegang Quran, payah juga. Kalau boleh kita masyarakatkanlah Quran tu pegang di mana-mana tempat. Contoh kalau kita pergi ke Mesir ni, kita akan tengok budaya orang-orang Mesir yang suka baca Quran. Suka baca je tuan-tuan, tapi menipu hebat juga. Okay. Suka baca saja. Okay. Yang duk jual sayur apa semua ni memang duk baca kan. Tuan-tuan tengok yang jual sayur, yang bawa bas apa semua, bawa taksi, tuk-tuk macam di India tu lah, macam di Thailand apa semua tu. Ini semua duk baca Quran ni. Dan memang Mesir ni menghasilkan qurra yang ramai, orang-orang yang pandai baca Quran ramai. Sebab memang bumi Mesir ni bumi tempat tokoh bidang Quran ramai. Qiraat ni memang hebat situ. Jadi dia orang ni terbiasa dengan Quran. Yang kerja kontrak, yang duk bancuh simen apa semua ni, semua orang hafal Quran di Mesir.
tenaga-tenaga buruh ni, hatta yang maya kerja di Jordan, waktu saya belajar dulu, mereka semua ni halim Quran. Memang kalau kita tolak jadi imam, bacaan dia lagi baik daripada imam yang dilantik oleh Kementerian Agama di Jordan. Sebab dia memang kemah. Cuma macam tu lah. Janji tak tepat, time marah tak ingat dunia. Tak macam orang hafal Quran lah perangai tu. Cuma nak tu dia masyarakat ke Quran. Tuan-tuan akan tengok orang duk jual daun sup tepi jalan, duk pegang Quran. Itu budaya normal di Mesir. Cuma dia macam Mesir tu tak tahu kan, dia suasana dia kurang bersih lah sikit. Dan dia orang pegang mushaf tu pun tak berapa menjaga adab. Kadang-kadang duduk atas lantai. Dia macam terlalu bermudah-mudah nampak ni. Yang tu pun kita tak nak juga. Okay. Cuma masyarakatkanlah Quran di mana-mana tempat, selama mana tempat tu baik, elok, tenang, tidak ada unsur-unsur yang boleh berlaku meremehkan adab-adab yang utama untuk Quran. Okay. Jadi rasanya kita berpada situ je untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Kita berhenti dekat poin C tu, dan kita akan sambung insya-Allah selepas puasa dan selepas raya lah kot. Tengoklah kita bersetuju pada tarikh mana pula lepas pada ni. Kita sambung balik pada muka surat 72 point D tu. 72 point D. Okay, jadi kita berpada situ je. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.